Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Dan seluruhnya terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Tuan Imam, pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20 karangan Tuan Guru kita Nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 17. Muka surat 17. Kita tengok balik muka surat 17. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum ni kita dah bincang, tapi lama dah lah, no. Bulan 12 tak beroperasi. No. Setelah kita ditangguhkan dengan berbagai-bagai cabaran, ujian, alasan, semua ada lah. Jadi saya mohon maaf lah. Minta maaf, minggu lepas pun sama juga, tapi tak mampu juga nak menunaikan hajat. No. Mudah-mudahan kita masih ingat lagi bagaimana yang kita bincangkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta yang tidak mungkin sama dengan mana-mana makhluk. Mustahil sama sekali sama dengan mana-mana makhluk. Karena Allah itu mestilah berbeza sama sekali daripada makhluk. Mesti beza. Kalau Allah ni sama walaupun satu saja cukup dah, maka itu menunjukkan kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita mengaji ilmu tauhid, apa yang ada dalam pemikiran kita itu ialah bercanggah sama sekali seperti mana yang kita fikirkan. Maknanya kalau kita nak bayangkan Allah Ta'ala itu macam mana, mustahil sama sekali. Tak boleh. Pasal apa? Sebab itu semua kelemahan. Sebab manusia fikir tu makna lemah. Pemikiran manusia itu menunjukkan kelemahan, bukan menunjukkan suatu kesempurnaan. Sebab akal manusia ini terhad. Jadi bila sebut akal manusia ini terhad, kalau dia fikir juga sekalipun, itu menunjukkan kelemahannya. Jadi yang dikatakan kesempurnaan ialah apabila kita berserah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Begitulah hakikatnya mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita serah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, dia tu macam mana, zat Allah Ta'ala tu macam mana, semuanya hak miliknya saja, tak ada siapa pun yang tahu. Rasulullah sendiri pun tak boleh nak cerita. Kalau Rasulullah cerita pun tak boleh nak gambarkan macam mana cerita dia. Kalau katalah Rasulullah naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana dalam peristiwa Isra.
Rasulullah naik jumpa terlihat berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Rasulullah kalau nak balik cerita pun takkan mampu dia nak cerita sebab akal manusia takkan sampai. Sebab zaman dulu saya cerita kita kata zaman 1930-an 1900 telefon tak ada siapa boleh percaya kalau zaman dulu habaq kata ada telefon. Telefon pula boleh tengok gambar ataupun boleh tengok muka, boleh dengar suara. Suara tak apa dah, bukan zaman tu dah ada radio. Zaman tu dah ada radio, tak ada masalah. Masalah dia ialah dari segi melihat image, gambar. Allahu akbar. Jadi kalau Rasulullah cerita pada zaman dulu kepada para sahabat mengenai Allah Ta'ala, mereka semua pun sampai ke mati pun takkan jumpa. Sebab apa? Sebab perkara yang tak tahu macam mana nak digambarkan sama sekali. Allahu akbar. Jadi kita tengok muka surat 17. Janganlah sama sekali kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada tangan, jari, mata dan telinga atau sebagainya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah Ta'ala itu macam mana? Maka dua tafsiran pandangan para alim ulama yang boleh diterima pakai pada hari ini. Yang pertama mengatakan Allah mempunyai tangan, tangannya itu tak tahu macam mana. Itu yang kedua, Allah itu bukan ada tangan tetapi nak bagi tahu bahawa Allah itu maha kaya, dia mampu memberikan kepada kita. Itu takwilan. Yang kedua, yang pertama tadi tafwid, serah pada Allah Ta'ala. Dia sebut yadullah, tangan Allah Ta'ala fawqa aydihim, di atas tangan kamu semua. Macam mana tak tahu, serah pada Allah. Itu dinamakan tafwid. Yang kedua ialah takwil, iaitu mentafsirkan yang selayaknya bagi Allah Ta'ala. Bila sebut yadullah fawqa aydihim, tangan manusia ni semua tangan manusia membuka, menadah tangan pada Allah Ta'ala. Yang bagi siapa? Allah Ta'ala. Bermakna Allah itu maha kaya, maha memberi. Itu maksud dia. Jadi dalam bab ilmu tauhid ada dua pandangan di kalangan para alim ulama yang boleh diterima pakai. Cuma hari ini kita menggunakan ilmu takwil kerana ulama-ulama mutaakhirin. Hari ini ulama-ulama mutaakhirin mentafsirkan bahawa tangan Allah itu ialah kekuasaan Allah Ta'ala sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Adapun ulama-ulama dulu, mereka tak berani nak takwil. Bukan mereka tak berani takwil, mereka tak mau takwil. Sebab mereka kata yang tu hak Allah Ta'ala sepenuhnya. Buat apa kita nak fikir? Buat apa kita nak fikir? Kalau kita nak fikir pula lagi, bila fikir tentang tangan, orang akan fikir pula tangan mesti kena ada apa? Kena ada jari, kena ada darah, kena ada daging, nak kena ada kuku, nak kena ada saraf dan sebagainya. Jadi ulama-ulama mutaqaddimin kata tak payah. Ulama salaf kata tak payah fikir. Tangan ni macam mana pun tak payah fikir, serah pada Allah Ta'ala. Cuma hari ini kita ni kata apa? Kita ambil ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama moden terkini yang mengatakan bahawa tangan itu ibaratkan kekuasaan Allah Ta'ala, kekayaan Allah Ta'ala. Itu di antaranya. Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha melihat, lagi maha mendengar, lagi maha melihat. Nak tengok macam mana kalau mata tak ada? Nak dengar macam mana kalau telinga tak ada? Bagi contoh, nak dengar macam mana telinga tak ada? Boleh dengar? Boleh dengar? Logik akal manusia lah. Logik akal kita mustahil lah. Mustahil sama sekali. Sebagai contoh, orang kata boleh dengar. Kalau hang tak percaya, hang tengok tahu ulat. Ulat mana ada telinga tapi dia tahu. Oh, itu dia punya cerita. Ulat apa ada telinga? Tanya. Cuba hang pergi tengok. Hang tangkap ulat, hang tengok ada telinga tak? Oh, tu dia sebagai contoh kan. Tapi macam mana dia boleh tahu? Tengok-tengok kita duduk dekat dia. Oh, dia pun panggung kepala. Bagai contoh kan, macam mana dia boleh tahu kerana dia tak dengar? Bagai contoh. Jadi
Apa yang perlu kita ketahui, yang kita i'tiqad, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, tetapi tak sama dengan makhluk. Macam mana? Tak tahu. Wallahu alam. Sebab apa? Sebab kita tak digambarkan sama sekali macam mana menggunakan teknologi ke ataupun menggunakan panca indera yang macam mana. Wallahu alam, sama sekali tidak tahu sama sekali mengenai hak Allah Ta'ala. Kalau kita fikir juga pun takkan jumpa. Apa yang kita fikirkan itu semua salah pada Allah Ta'ala. Kalau kita ada fikir macam tu juga, oh telinga Allah Ta'ala ni boleh jadi kecil kot, tapi dia dengar kuat. No? Macam orang perempuan walaupun pakai tudung tapi dengar. Kita orang lelaki sembang tak pakai tudung pun tak dengar. Abang. Ya. Abang. 3-4 kali duk panggil, duk tengok TV tak dengar lagi. Apa punya telinga? Orang perempuan tak pakai tudung tu pun panggil bini dia. Jom pergi kedai. Oh dia dengar. Oh tu tak pakai tudung. Contohlah kan. Contoh kita katakan Allah Akbar. Ibarat dia kan. Tak tahu nak gambarkan macam mana. Jadi walaupun kita mengatakan bahawa sesungguhnya manusia ini, akal manusia ini sama sekali tidak akan mampu untuk mencapai hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Itulah antara hikmahnya Allah simpan, Allah rahsiakan mengenai diri dia supaya manusia ini berlumba-lumba untuk mencari redha Allah Ta'ala, di mana Allah akan menunjukkan wajahnya yang sebenar, zatnya yang sebenar kepada manusia, iaitu kepada ahli syurga nanti. Bayangkanlah, contohlah kan, bahawa Allah Ta'ala Allah tak cerita, tapi Allah gambarkan mengenai ciptaan dia yang lain. Sebagai contoh kita katakan, sama sekali Allah tak ceritakan mengenai dia tangan dia, telinga dan sebagainya, tapi Allah cerita mengenai nikmat syurga, Allah cerita mengenai siksaan neraka. Oh nikmat syurga, iaitu apa yang dikatakan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlintas sama sekali mengenai hebatnya ataupun nikmatnya syurga tersebut. Tapi Allah gambarkan juga. Allah gambarkan bagaimana nikmat syurga tersebut. Ada bidadari, adanya pinggan mangkuk, adanya gelas, adanya macam-macam segala nikmat. Tiada daripada apa melalui baginda Rasulullah SAW cerita syurga ni apa dia, bahan dia. Syurga nombor 2 ni bahan dia apa dia. Syurga yang ketiga ni bahan dia apa, diciptakan. Segala-galanya Allah ceritakan dah melalui baginda Rasulullah SAW. Tapi Allah Ta'ala dia tak cerita pun. Allah tak cerita pun mengenai diri dia. Allah tak cerita mengenai diri dia. Supaya apa? Supaya manusia tengok ciptaan dia pun dah cukup, bahawa Allah itu maha sempurna lagi maha bijaksana. Cukup. Yang dia ceritakan kepada kita ialah, tengok hanya segala ciptaan aku pun sudah memadai untuk bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran mengetahui bahawa Allah itu adalah yang paling sempurna, tiada lagi sebarang cacat celah. Tak ada cacat celah. Sebab apa? Sebab mustahil bagi Allah Ta'ala itu ada cacat celahnya yang boleh menyebabkan manusia ni rasa, oh kalau gitu Allah ni tak sempurna lagi. Oleh itu Allah tak sempurna lagi. Sebab apa? Sebab kita boleh bergambar, bayangkan lagi. Bila kita boleh gambarkan, bayang, bermakna ada kekurangan. Macam kita hari ni, kita beli telefon, terasa telefon tu paling canggih dah. Telefon tu paling canggih dah. Abang sebagai contoh lah kan, harga 5-6 ribu tu iPhone 4 tahun lah ni lah, iPhone hak paling canggih lah sebagai contoh kan. Tapi bila kita guna, alamak, pasal apa? Memori dia kecil lah pula kan, takat 256 pun rasa tak besar ni tu.
dia kena ada 2 terabyte tu dia punya. Kita tengok tu macam sempurna lah. Oh, apa-apanya boh kami video tengok-tengok tak cukup juga sebagai contoh. Ataupun bagi contoh yang lain, ada telefon tu jatuh dalam air, rosak pula. Tak sempurna lagi. Tak sempurna lagi. Jadi kalau kita memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita fikirkan itu mustahil. Kalau kita ada fikir tentang Allah Taala mustahil, sebab apa? Maknanya itu kelemahan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali dengan sifat sempurna itu tak menceritakan kepada manusia mengenai zat dia sendiri. Kalau dia cerita bahawa manusia tak boleh gambar, tak boleh bayang. Contoh paling mudah hari ini, Allah Ta'ala kata aku ni macam udara. Contohlah senang. Kalau hampa nak tahu zat aku ni macam udara, macam udara, kita boleh nampak ke udara? Contohlah kan, kalau Allah kata aku ni macam udara saja, ke mana saja aku boleh pergi, aku boleh tengok semua. Contohlah kan, kita kata contoh, kalau Allah cerita macam tu lah kepada kita mengenai zat dia tu sendiri, kita kata lah, Allah cerita macam udara, kami sendiri udara pun kami tak tahu macam mana. Kita sendiri udara ni, nak pegang udara pun tak ada rasa pun. Bagi contohlah kan, kalau Allah cerita pun tak ada kelebihan dia untuk kita manusia ni. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak gambarkan udara sendiri itu macam mana. Macam saya pernah ceritakan dulu, macam mana yang kita boleh yakin bahawa kita manusia ini menghirup oksigen, mengeluarkan monoksida apa dah? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nak jawab macam mana? Siapa boleh yakin bahawa di udara ni ada oksigen dan di situ ada karbon dioksida? Hampa mai kat mana? Nak tahu kat mana? Contohlah kan. Contohlah. Dan pokok pula, Allah ciptakan pokok tu, dia ambil karbon dioksida pada waktu siang. Pada waktu siang dia lepaskan oksigen. Tapi pada waktu malam dia tak ambil oksigen. Dia tak ambil karbon dioksida, dia ambil oksigen balik. Macam mana? Sampai kalau kita fikir logik akal, mereka ni kita boleh percaya kalau saintis ni. Kalau mereka duk bohong kita ya. Kata manusia ni kena ada oksigen. Sebagai contohlah, manusia ni perlukan oksigen untuk hidup. Manusia ni perlukan oksigen untuk hidup dan mengeluarkan karbon dioksida keluar. Sebagai contoh. Tapi betul lah pasal apa? Manusia bila naik ke atas, bila buat kajian, bila tak ada oksigen, maka manusia pun tidak mampu bernafas. Sebagai contoh. Itu contoh lah kan. Banyak lagi lah perkara yang boleh kita fikirkan. Allah Ta'ala ada roh. Roh lah salah satu yang paling sempurna juga ciptaan Allah Ta'ala. Antara salah satu yang paling sempurna Allah ciptakan ialah roh. Sebab kita tak tahu roh kita macam mana. Dia berbentuk tubuh macam kita ke, dia 4 segi ke, dia bulat ke, kita pun tak tahu roh macam mana. Ni pasal apa? Pasal ada orang kena kerak tangan tapi dia mati. Ada orang kena kerak kaki, tengok dia mati. Ada orang kena kerak tangan, kena kerak kaki, dia tak mati. Tapi kerak kepala kalau boleh hidup, mampu Kerak kepala pun hidup lagi. Tengok jalan main masjid. Tu dia lari habis dengan kata Yana duduk masjid ni cukup lah. Tengok contoh lah kan. Dia accident tu, accident depan betul masjid, dia nak main masjid sebagai contoh. Tengok kepala duduk belah sana, badan main duduk belah ni, dia makik main masjid. Lari habis, tak tunggu dah. Ni bukan manusia, ni hantu, setan semua dah. Contoh lah kan. Sama lah juga. Kalau kata roh tu duduk di kepala sebagai contoh, badan pun putih ni tapi dia boleh hidup lagi. Kepala pula hidup. Tadi ni badan hidup pasal jantung duduk dah kat di badan. Jantung duduk dah di badan, dia pun darah duduk meracik keluar. Mayang sekali kita. Tak tahulah nak abad.
Allah Akbar. Roh sendiri pun kita tak tahu dah. Roh sendiri pun kita tak tahu dah. Sebab tu Allah tak perlu ceritakan mengenai dia tu sendiri. Sebab manusia kalau dia cerita pun manusia tak mampu nak sampai tahap akal pemikiran yang sedemikian rupa. Tak mampu. Kita tak boleh. Jadi tak perlu Allah ceritakan, cuma Allah kata tengok ciptaan aku cukuplah. Tengok mengenai ciptaan aku cukuplah pada diri kamu semua. Kalau hampa tak percaya pada aku pun hampa tengok tan roh cukup. Roh sendiri pun hampa tak mampu nak fikir dah. Roh kita pun kita tak mampu nak fikir dah. Allahu Akbar. Itu dari segi jisim. Kemudian cerita pula mengenai arat. Arat sama ada Allah Ta'ala berada di langit. Allah Ta'ala ada di langit. Bila sebut Allah Ta'ala ada di langit bermakna bertempat. Sebagai contoh, bila kita sebut Allah Ta'ala itu ada di langit, bermakna Allah Ta'ala itu mempunyai tempat. Pasal apa? Bila kita sebut langit duduk di atas sebagai contoh, tapi siapa yang boleh membuktikan bahawa langit duduk di atas? Nak bukti macam mana bahawa langit itu di atas? Sedangkan bumi ni bulat. Sekarang kita duduk di sini, kita duduk di atas, kita nampak langit. Orang duduk bawah sana pun dia nampak langit. Macam mana kita nak fikir? Contohlah ni contoh. Yang kata Allah Ta'ala itu berada di atas langit ataupun ada di langit. Berada di langit tersebut, orang duduk di bawah sana pun dia nampak langit di belah bawah. Belah sana tu. Kita duduk belah ni nampak langit kita duduk di atas kita. Yang hak orang duduk di luar tu, duduk di kawasan lain, dia dah nampak belah tu. Jadi langit tak mana? Sebagai contoh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada pandangan kita, para alim ulama, bagi kita ni yang mengaji ni mengatakan Allah itu tidak mempunyai tempat sama sekali. Apa yang dia cerita aku nak menunjukkan bahawa itulah ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia cerita di langit, langit pun tak tahu tak mana. Siapa boleh buktikan bahawa langit itu ada di atas kita? Sedangkan bila matahari ni berpusing, bumi ni pun berpusing, silat-silat kita duduk di atas, ataupun lah ni kita duduk di bawah. Orang belah nu dia kata kami atas, hampa bawah. Lah ni hampa duduk di bawah ni, hampa duduk bawah kaki kami ni. Cuba kita tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu pada Allah ciptakan bumi ni. Allah cipta bumi. Allah ciptakan bumi ni di mana dia ada magnetik. Kita sebut hari ini ialah graviti. Tarikan graviti. Disebabkan tarikan graviti inilah maka bercantumlah segala yang Allah ciptakan hari ini, bermula daripada debu-debu yang kecil, semua dihimpunkan di padat. Kemudian Allah datangkan air untuk tumbuhkan dan sebagainya. Sebagai contoh semua ni kita pun tengok dalam suasana yang nampak indah cantik yang kita duduk berebut hari ni. Sebagai contoh, kita tengok semua ni. Bila kita fikir balik ataupun kita menghayati, memahami mengenai ciptaan Allah Ta'ala, kita hari ini tak tahu sama ada duduk di atas atau di bawah. Sebab graviti itu menarik manusia ni sendiri. Contoh saya katakan, tak mana yang boleh kita dakwa kata kita berada di atas bumi ni betul tapi di langit sebut kita tak tahu. Macam saya katakan tadi, kita tak nampak sama sekali. Sebab bumi ni luas, Allah datangkan hamparan. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan juga bumi ini selepas itu kami jadikan satu hamparan seperti mana, iaitu benar seperti mana telur ada yang bujur sikit di atas tu. Begitulah bumi ini. Bumi tak sepenuhnya bulat seperti mana bola, dia ada bujur. Sebab itulah kita dapat merasai suasana yang berbeza apabila berlakunya perubahan hari demi hari, bergantung kepada perubahan perjalanan di antara matahari, bulan dan juga bumi ini sendiri. Hari ini kita tengok ayat pasal surut sebagai contoh.
ayat pasal surut. Kena hari ni berubah time dia, bila waktu dia pasang, bila waktu dia surut. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, suruh kita memikirkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya juga cerita mengenai apa kam, ada belah atas belah kanan tu kam, Allah terdiri daripada roh, mustahil sama sekali. Allah ini ada baharu dan baru ada sekarang, mustahil juga. Kalaulah manusia ni mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni pembaharu, bermakna sebelum Allah Ta'ala ni, maknanya langit bumi ni macam mana cerita dia? Bagai contoh orang kata, tak, sasarannya ni, dunia ni cerita bagi, tak ada siapa lagi. Lepas tu barulah terbentuknya Allah Ta'ala. Bagai contoh lah kan, bila terbentuknya Allah Ta'ala, barulah Allah cipta satu persatu sampai sekarang ni. Bagai contoh, baik, kita boleh terima tak? Dia kata apa? Pasal apa tak boleh terima? Pasal itu fitrah semula jadi. Baik, nak cerita dia. Baik, di antara daripada ruang waktu yang kosong, yang tak ada apa langsung ni, kalau punya pandangan kamu tersebut, bagai contoh lah kan, pandangan sebahagian yang mengatakan asalnya ni kosong, tak ada apa, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala ada. Siapa cipta Allah? Itu soalannya. Siapa yang cipta Allah Ta'ala sebut? Kalau kata semua ni kosong, tak ada apa lagi di atas dunia ni, tak ada lagi. Bagai contoh. Kemudian siapa yang cipta Allah Ta'ala? Kemudian kalau Allah diciptakan, macam mana Allah nak ciptakan pula syurga, neraka dan sebagainya? Dia mesti dia kena mengaji, dia kena ada ilmu. Tapi siapa bagi ilmu kat dia? Untuk dia cipta syurga, dia cipta neraka, dia cipta malaikat, dia cipta iblis, dia cipta jin, dia cipta manusia. Siapa bagi kat dia ilmu? Jadi mustahil sama sekali. Sebab itulah apabila kita mengaji ilmu tauhid, sama sekali tidak wujud benda tu. Kerana apa? Kerana itu menunjukkan kelemahan kita. Seandainya ada orang yang mengatakan bahawa dunia ni asalnya ni kosong, kemudian Allah Ta'ala pun bangkit wujud ada, kita akan tanya soalan yang pertama, siapa cipta dia? Kerana mustahil sesuatu itu ada dengan sendirinya. Mustahil sesuatu benda itu boleh wujud dengan sendirinya, mustahil. Kamu sendiri pun duduk di rumah kan, sebagai contoh, lehat-lehat duduk dalam rumah tu, bila keluar saja mai besar, orang tanya duduk di mana? Duduk rumah tu. Siapa buat rumah tu? Semula jadi dah. Ada dah. Masalah saya hidup pun dah ada dah. Macam hari ni lah, contoh hari ni. Kubur-kubur lama kan. Kita tanya siapa tahu? Tak tahu. Kami hidup pun dah ada dah kubur tu. Jadi dia automatik ada dah. Dia contoh lah kan. Kami hidup ni, saya duduk sini ni, ayah saya ada ni, Tok Wan saya ada pun, Tok Wan dah habaq dah. Kami tak tahu pun, rupanya dah ada dah, kubur tu dah ada dah. Jadi maknanya memang kubur tu memang semula jadi ada kubur dah. Boleh percaya? Mustahil. Lagi tak boleh percaya. Contohlah kan. Sebab itu kita katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai tempat arah tuju ataupun sebagainya sama sekali. Yang bagi manusia hanya memikirkan, apabila difikirkan itulah kelemahan bagi manusia. Tak ada. Tak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala pula dari segi pada kaifa, bagaimana pula? Bagi contoh kalau Allah Taala tu ada, orang akan fikir pula besar ke, kecil ke, putih ke, sebagainya. Manusia ni macam-macam. Kita pun boleh dapat cucu yang putih gebu. Allah, comelnya cucu Tok Wan, putih gebu sampai terang ni. Tengok mak ayah tak terang mana pun. Bagi contoh kan, yang anak mekuk mana putih sampai terang ni. Bagi contoh kan, hak lagi pelik putih, mak ayah putih, anak gelap. Hang turun kot mana ni? Contohlah
mak ayah lah punya lah putih elok lah, bagi contoh lah. Tengok-tengok anak main gelap, hang ni muka siapa, hang ni main ikut mana ni nak ikut tok orang tok wan, tok orang tok wan pun putih juga, bagi contoh lah kan. Mustahil. Melainkan ada sesuatu yang menciptakan semua itu. Bermakna apa? Bermakna kita hidup di atas muka bumi ini sebenarnya adalah ujian. Kita hidup di atas muka bumi ini sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya pula, mengapa Allah perlu uji manusia? Mengapa Allah perlu uji manusia? Buat apa Allah uji manusia ni, buat apa? Allah boleh bagi semuanya. Allah boleh bagi semua manusia ni duduk dalam syurga. Jadi Allah tak perlu ciptakan neraka kalau betul Allah tu Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bagi contoh lah kan, penyayang lagi masing-masing lah tafsiran. Okey, tak apa. Yang kata Allah penyayang tu macam mana? Kalau betul ni Allah sayang semua manusia, mengapa perlu adanya ujian, iaitu adanya syurga neraka? Mengapa perlu diciptakan orang-orang yang tak akal dia tak berapa betul? Bagi contoh kita katakan yang penyakit-penyakit sindrom Down, yang kaki lahir kaki tak ada sebelah, ataupun tangan tak ada sebelah atau sebagainya, ataupun muka pun tak apa nak elok sebagai contoh. Kalau betul Allah tu Maha Penyayang, Allah tak perlu buat syurga dan juga neraka. Ataupun sama sekali Allah tak perlu buat neraka, semua boleh masuk syurga. Kalau fikir logik akal betul lah, dia fikir tu betul. Tapi persoalan dia hari ini ialah, kalau itu pemikiran manusia, mengapa perlu ada mengaji dan perlu ada ujian? Pasal apa kita pergi mengaji sekolah kena ada ujian? Pasal apa cikgu tak boleh bagi lulus semua? Contoh no. Pasal apa cikgu tak boleh bagi lulus semua? Hampa ni cikgu sayang kat hampa semua no. Lah ni hampa semua lulus. Tak perlu risau. Sekolah rendah pun semua lulus. Semua dah lulus. Main sekolah menengah pun semua lulus. Masuk universiti pun semua lulus. Bagi contoh lah, semua ada degree belaka. Habis siapa nak kerja? Weh, kerja bandaran, kerja JKR, kerja ni, siapa nak bekerja? Sebab semua ada degree belaka. Kalau semua ada degree belaka, siapa nak bekerja? Bodoh-bodoh nak buat tukar rumah. Aku tak kelapak setakat sehari 100, penat nak mampu yang tahu. Hang tak tahu penat nak mampu bancur simen tu tahu. 3 hari aku bancur simen, sebulan aku berehat. Tu dia. Hang tahu sakit urat nak mampu. Tu dia, sakit pinggang, sakit segala-galanya. Contohlah kan. Maka ujian hidup kita di atas muka bumi ini sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tengok sama berapa orang yang mampu taat. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah nak tengok, Allah nak uji manusia. Berapa orang yang mampu beriman dengan Allah Ta'ala, berapa orang yang akan tergelincir daripada keimanan. Yang pertama. Yang kedua, daripada yang beriman, Allah nak tengok lagi berapa orang yang betul-betul wahadainahun najdain, iaitu benar mereka memilih sama ada jalan kebaikan atau jalan keburukan. Sama ada dia nak pilih yang buat baik ataupun dia nak buat jahat. Orang yang beriman sendiri, ada yang baik, ada yang buat maksiat. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah pilih lagi. Allah pilih dia. Allah tengok, iaitu siapa yang mampu buat yang lebih baik. Kita tengok dalam surah apa? Dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya betul, Allah katakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayah, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan juga kematian. Dua, hidup dan mati.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami uji manusia tersebut. Sebab manusia ni dah tahu dah, dia sama bila hidup confirm dah akan mati. Jangan hidup confirm dah dia akan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami uji siapa di kalangan orang yang beriman tersebut, yang buat baik tersebut, siapakah yang buat yang lebih baik berbanding yang lain. Maknanya kita ada tiga peringkat. Peringkat pertama ialah keimanan dan juga kekufuran. Peringkat yang kedua ialah ketaatan dan juga kemaksiatan. Peringkat yang ketiga, siapa yang lebih baik ataupun siapa yang hanya biasa-biasa saja. Tiga tingkatan. Yang mana kita pilih? Alhamdulillah, yang pertama kita dah pilih keimanan. Sebab apa? Kita syukur sebab kita dilahirkan dalam keadaan beriman. Yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kepada kita peluang kerana kita menggunakan akal fikiran kita untuk menjadi, iaitu pada orang yang taat berbanding dengan orang yang apa dia tu? Ingkar ataupun orang yang buat maksiat. Yang kedua. Ni hari ni ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah. Kita main hari ini adalah menunjukkan ketaatan. Yang pertama kita dah lepas dah, lulus dah ujian, iaitu keimanan. Yang kedua, kita menunjukkan yang kedua ialah dari segi ketaatan. Alhamdulillah kita boleh sampai ke rumah Allah Ta'ala. Yang ketiga, nak uji siapakah yang lebih baik duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni. Siapa yang lebih baik? Kita sendiri yang menentukan. Sebab apa? Sebab ada orang, bagi contoh, dia main rumah Allah Ta'ala, dia main, bukan dia tak main, tetapi mungkin dari segi niat dia, mungkin dari segi niat dah betul dah nak main haji, tapi dia rasa letih, dia pun mengantuk, lehat sebagai contoh, dia pun tertidur sebagai contoh. Adakah sama orang yang tidur dengan orang yang tak tidur? Tak sama. Kemudian dari segi pula preparation dia, persediaan dia main, adakah sama dengan orang yang buka buku dengan orang tak buka buku? Adakah sama dengan orang yang menulis dengan orang tak tulis? Tak. Baitulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami uji manusia siapakah yang lebih baik di antara mereka buat amal ibadat. Tu sampai tahap tingkatan tu. Sebagai contoh, lepas tu ujian lagi, balik ke rumah pula. Kalau kita sebagai contoh, kita cerita kepada ahli keluarga, itulah yang terbaik. Sebab apa? Kita dah sampai, apabila kita dah menuntut ilmu, kemudian kita faham, kemudian kita cerita. Yang masalah dia kita faham tak cerita. Yang lagi masalah tak faham apa benda. Lagi senang, aku tak faham apa. Cerita apa? Tahu buat tauhid ni susah apanya mengaji tauhid ni. Apa sebab? Aku tak faham. Aku baca buku pun tak faham, tu guru mengajar apa aku tak faham. Lagi apa aku tak faham. Lagi senang aku. Macam tu contohlah no. Allahu akbar. Sebab apa? Buat bukan benda yang mudah. Benda yang mudah. Tapi apapun yang kita tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita fikirkan semua itu bersalahan, maknanya itulah kesempurnaan Allah Taala. Yang kita fikirkan tak Allah tu semua mustahil, semua adalah kelemahan. Yang kita tidak fikirkan itulah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh. No? Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok macam mana mengenai akal manusia. Akal manusia ni akal manusia ni berpandukan kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia tak ada, mustahil dia boleh tahu. Akal manusia ni berpandukan kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, mustahil dia tahu. Contoh, orang bagi pegang api, dia tak tahu kata api itu bakar. Contohlah kan, kita bagilah api kepada budak ambil lilin kan, dia pun pergi pegang panas tu, pegang api tu, pegang lilin tu yang panas tu, api tu sampai terpadam lilin, tapi dia tak teriak. Weh, hang ni hebat ni no. Dia pegang api lilin tu punya hang ni sampai terpadam ni, dia pegang tapi dia tak teriak. Kita nak kata apa kat dia?
Nah, contohlah kan, ayah-ayah, ibu-ibu cuba bayangkan kalau lah ada cucu kita ni kan, ada cucu kita ni kan, dia pergi pegang api, kita pecah lilin kan, contohnya dia pergi pegang api tu tak jadi apa, tangan dia pun terbakar tapi dia tak teriak, kata hang ni hati kering tengok, no. Contohlah kan, selalunya budak kalau bila pegang api dia apa, dia menjerit dah, teriak. Sebab apa? Ilmu dia tu mengatakan bahawa tu sakit, ilmu dia tu merasakan bahawa itu adalah sakit sebab api. Sesuatu benda bagi manusia ini ialah memerlukan ilmu pengetahuan. Sebab itulah Allah datangkan ayat yang pertama kepada baginda Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Iqra ni bila sebut baca tu bukan hanya baca, tetapi ialah melihat, memahati, mengkaji, dan lagi memikirkan, semua termasuk dalam perkataan Iqra. Nah, tengok ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Nah, tengok segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan manusia untuk mencapai tahap kesempurnaan, mau tak mau kena ada ilmu, yang kedua kena sentiasa memikirkan, baru boleh. Kalau tidak takkan pergi tak mana. No? Syarat untuk manusia itu diiktiraf sebagai manusia ialah mesti ada ilmu. Sebab itu Allah rakamkan dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah Ta'ala itu tidak lain dan tidak bukan ialah orang yang alim, ulama yang ada ilmu. Yang tak ada ilmu ni ikut suka dia je nak buat apa-apa. No? Orang kata kat dia, hang semayang baca Quran tak betul. Siapa kata tak betul? No? Habis tu aku baca ni, hang tak betul, hang baca tak betul. Hang mengaji mana? Aku tak mengaji, aku keluar fitrah, aku boleh baca siap dah. Tu dia. Semula jadi aku boleh baca dah. Baca aku macam ni dah. No, tu cerita dia. Allahu akbar. Kita boleh dengar percaya? Percaya. Tak lah, dengar boleh lah, percaya tak. Ibarat dia macam tu lah. Allahu akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari antara macam Allah, mustahil sama sekali Allah ini terdiri daripada jirim dan juga arat yang mempunyai sifat. Mustahil sama sekali. Bahkan itu semua menunjukkan kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan bagi manusia untuk mencapai hakikat tersebut. Mustahil. No? Jadi alhamdulillah saya bukakan ruang soalan. Jika ada soalan silakan. Ada soalan? Ayah-ayah, abang-abang ada soalan? Ibu-ibu, kakak-kakak ada soalan? Tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Itu yang syok ayah nak. Lepas tak tanya soalan, syok. Pasal selamat. Nah, tak gaduh nak fikir lah. Allahu akbar. Kadang-kadang bila orang tanya, kita nak kena fikir tu, nak review balik tu, nak ingat balik tu masalah, lepas tu dengan jawapan tu. Takut kita jawab salah. Allahu akbar. Tapi tak apa, alhamdulillah. Yang penting faham. Kalau tak faham pun buat faham. Lagi senang. Pasal apa? Tak payah tanya, aku faham lah kau. Tak apa, alhamdulillah, insya-Allah. Yang penting kita mengaji, duduk dalam majlis ilmu ni. Setiap kali kita main majlis ilmu ni, Allahu akbar, bayangkan betapa seronoknya baginda Rasulullah seandainya mampu melihat kita hari ini menuntut ilmu seperti mana dia mengajarkan kepada para sahabatnya. Itu ibaratnya. Wallahu a'lam. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, sampai di sini terlebih dahulu perkongsian ilmu kita. Saya mohon kemaafan di atas segala salah silap, terkasar bahasa terkuasa, semua itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan diri ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب زدنا علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولله تعالى إليه dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.